Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angah sorry sangat Angah. Ada Eh, masalah it's okay. technical tadi. It's okay. Kita latih nak live ni kita relax. Saya sempat minum kopi lagi. Saya tak relax. Kopi tak sempat buat lagi ni. Tak sempat buat Okay. lagi. Okay, tapi sekarang ni line dah okay lah basically. So, sekarang ni Nadra bagi tahu kalau ada terdengar bunyi angin ke, terdengar bunyi apa-apa ke, bagi tahu je tau. Okay, boleh. Okay, Alright. first of all saya nak minta maaf sebab ada masalah teknikal tadi yang tidak dapat dielakkan. Okay, Angah, boleh tak Angah perkenalkan diri sikit kepada viewer-viewer kita yang sedang tengok Latih Night Live sekarang? Okay, sekejap saya minum sekejap. Okay. Sebenarnya salah satu cita-cita saya adalah saya nak jadi cukup terkenal. Jadi saya tak perlu kenalkan diri dah. Oh. Okay, Gurau. cita-cita yang sangat baik. Cita-cita yang sangat Gurau je. baik. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. First sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada mana yang sedang menonton. Kalau boleh kekal sampai habis, kepada Nadra, dan juga terima kasih kepada NS Digital berikan peluang ini kepada saya. I make it short, diberikan oleh kedua ibu bapa saya tanpa berbincang dengan saya, adalah Bahrin bin Ahmad Basir. So saya lebih dikenali, maksudnya saya selesa dipanggil sebagai Angah. Cukup je lah Angah. Dan sekarang ni saya merupakan pelajar di UiTM Lembau. Saya sedang buat degree dalam broadcasting. Okay, itu saja yang saya share lah. Apa-apa nak tanya silakan. Oh, nama mana dapat inspiration nama Angah ni? Sebab saya anak kedua. So dapur automatic Angah. Betul lah. Paling typical Malaysia lah orang kata. Okay, faham. Okay, Angah ni terkenal dengan tagline Angah jarang tak buat hal. Betul tak? Yes, jangan tak buat hal lah. Betul. Dan kalau Angah masuk pertandingan pun jarang tak menang. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, jarang tak alhamdulillah. Boleh tak Angah kongsikan sedikit tips dekat yang 36 orang yang sedang menonton Latih Night Live ni, apa tips kemenangan dia? Sebab tahun ni berapa banyak pertandingan dah yang Angah menang? Tahun ni saya dah menang 7 kali. 6 atau 7 kali macam tu. Tanya untuk tahun ni. Terima kasih, thank you. Apa tips kemenangan dia? Tips tu nak ke arah macam mana tu? Macam mana saya menang ataupun macam mana saya masuk ke macam mana? Cuba spesifikkan sikit. Macam mana Angah terfikir untuk masuk dan aktif? Okay, dah 6 pertandingan. 6 kali masuk pertandingan, 6 kali menang dalam masa setahun. Itu adalah kira macam number yang sangat banyak, number yang sangat besar. So apa yang motivate Angah untuk buat apa yang Angah suka? Okay, saya cerita sikit, orang kata cerita latar belakang lah. Sebelum saya start masuk pertandingan ni, masa saya diploma di Fakulti Filem Teater Animasi di UiTM Puncak Perdana. Waktu tu 2015. Umur saya 18 tahun lah, maksudnya baru habis sekolah. So saya ingat lagi, saya first time masuk pertandingan 2015, umur saya 18 tahun. At first kita masuk tu sebab yelah, orang kata buat video tu memang adalah sebahagian daripada benda yang saya minat buat. Semua orang pun ada minat sendiri, suka buat apa. Jadi kalau untuk saya memang sejak sekolah menengah lagi memang saya dah suka buat video lah. Cuma maksudnya belum berpeluang untuk orang kata get the proper education dalam orang kata buat video ni. So masa sekolah menengah tu buat just sekadar orang kata suka-suka. Jadi bila masuk diploma dan saya dah mendapat sedikit pendedahan orang kata dari segi perfilman, how to make a good video, good content, saya dah belajar sikit, dan baru situ datang keyakinan dan saya start cuba untuk masuk pertandingan. Okay, so orang kata apa yang motivate saya untuk keep on buat benda ni adalah actually saya masuk pertandingan ni untuk orang kata saya nak tengok apa yang saya belajar selama ni, apa yang orang berikan kepada saya, apa yang saya dengar, apa yang saya fokuskan, apa yang saya tulis, apa yang saya simpan dalam kepala, adakah benda tu sebenarnya saya boleh apply balik. Jadi saya masuk kelas, saya belajar. Saya tak nak ilmu tu sekadar masuk untuk saya punya grade saja. Jadi maksudnya kita belajar dalam bidang ni, bidang yang maksudnya akan melibatkan soft skill. Jadi saya belajar and saya apply dalam pertandingan-pertandingan yang saya buat. Jadi bila kalah menang itu sebenarnya itu adalah benda nombor 2 lah. Pertama sekali of course saya buat sebab saya minat, and the motivation is I seronok buat benda tu. Jadi nak mengejar keseronokan tu yang saya selalu masuk pertandingan lah, macam tu. Menang tu adalah more tu rezeki lah, macam tu. So basically Angah join pertandingan dengan mindset sebab Angah suka, bukan sebab nak menang. So menang tu kira rezeki. Betul. Menang tu rezeki sebab yelah, saya pun pernah lah dalam satu fasa tu which is
Saya tahu saya dah start boleh menang pertandingan. Jadi bila saya punya fokus dah lari, saya punya fokus nak masuk pertandingan sebab nak menang, I try too hard sampai saya dah tak rasa seronok. Bila saya tak rasa seronok tu, saya tak menang. So bila saya fikir balik, okay, maksudnya aku kena enjoy buat apa yang aku buat ni. Baru rezeki tu akan datang kepada kita. Sebab rezeki ni kadang-kadang dia bukan datang based on betapa kerasnya usaha kita. Somehow rezeki ni dia datang based on macam mana kita melalui situasi sekeliling kita, macam mana kita layan orang sekeliling kita, macam kita enjoy tak dengan hidup kita. Benda tu kadang yang akan menentukan rezeki kita itu datang ataupun tidak. Macam tu. Okay, faham. Betul juga. It's very important untuk kita buat apa yang kita suka, apa yang kita enjoy. Bila kita buat apa yang kita tak suka, and last kita tak happy. Betul tak? Betul. Tadi kalau orang kata boleh tak telan cili? Saya tak suka telan cili. Tapi kalau dia bagi 100 juta, saya telan. Boleh. Okay, saya tak seronok telan cili. Tapi kenapa saya buat? Sebab saya tahu saya akan seronok kalau saya dapat 100 juta. So at the end of the day, kita mengejar keseronokan. Itulah. Betul. Faham. Okay, Angah, tajuk Latte Night Live kita malam ni apa? Tajuk kita? Play hard. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Yes, work hard, play hard. Ramai juga yang curious sebab saya tengok video Angah banyak, Angah aktif tau jom pertandingan dekat dalam UiTM Rembau, dekat luar UiTM Rembau. Jadi macam mana Angah bahagikan masa enjoy dengan masa study? Macam bila kita enjoy and then bila kita macam okay, time ni aku tak boleh main-main. So macam mana Angah bahagikan masa Angah? Okay, ada juga kawan-kawan rapat dengan saya kan, dia tahu saya akan buat Latte Night Live ni. Dia kata work hard, play hard. Aku tengok kau ni play hard je lebih. Bila masa kau work hard, orang jarang nampak saya work hard. Sebab ketika saya tengah work hard tu, yang lain sedang tidur. So maksudnya waktu bekerja saya adalah waktu malam. Itu semua orang ada waktu yang dia selesa untuk dia buat benda yang dia minat. Tapi bagi saya kalau untuk dalam bidang seni, tak tahulah, memang malam tu adalah satu waktu yang tenang untuk kita nak brainstorm the idea. Kalau saya secara personally, benda ni personally lah, kalau saya waktu malam is one of the best time lah. Jadi macam saya memang minat tajuk dia Latte Night Live sebab itu adalah benda, kopi adalah benda yang selalu teman saya waktu malam. Jadi saya kena kopi 2 cawan, tengah malam confirm all out. Time tu lah idea yang saya tak cari idea datang. Boom. Itulah. Okay, dia boleh tengok Saifullah ada komen. Saya nampak Angah work hard, dia buat kerjaan. Okay, Saifullah pun ada komen juga. Jangan lupa untuk follow Instagram NS Digital Official. Sebab okay, next week pun kita akan ada lagi Latte Night Live. So, pastikan follow Instagram NS Digital Official, okay? Okay, Angah tadi pun ada beritahu, Angah dulu merupakan seorang pelajar dari Fakulti PITA. Tapi tu masa Angah diploma. Sekarang Angah degree. Ni pun dah merupakan semester terakhir sebelum Angah intern semester hadapan, betul? Betul ke? Betul lah. Last lah. Okey lah, betul lah. Ni juga saya tak tahu sebutnya. Betul lah, last. So, boleh tak Angah beritahu apa plan Angah lepas habis degree? Okay. Bila cakap pasal plan ni, sebenarnya kalau saya kan, memang orang kata kita perlu jikalau kita gagal untuk merancang, maka kita merancang untuk gagal, macam tu kan. Tapi kalau saya tak suka merancang terlalu awal. Bila saya terlalu merancang sesuatu tu terlalu awal, saya akan rasa macam saya terganggu untuk saya nak mengejar benda tu. Jadi selalunya I will just follow, orang kata mengikut rentak. Saya tahu BI saya kurang sikit kalau saya sebut perkataan follow the flow tu. Nanti ada kawan-kawan saya dalam ni dia akan gelakkan sebab saya selalu tersalah sebut saya akan mengikut dinding. Mengikut lantai. Saya tersalah cakap, so diorang gelakkan saya. Boleh. Saya cakap Melayu lah. Saya akan lebih suka mengikut rentak lah, maksudnya follow the ikut rentak saja. Maksudnya saya tak suka merancang terlalu awal. Macam saya dulu saya sekolah SPM, habis after SPM saya terduduk tau. Saya macam, sebab saya dulu sekolah aktif sukan. Jadi akademik tu saya tak fokuskan pada akademik lah. Saya tak berapa nak minat belajar. Saya memang more aktif. Saya suka buat benda. Saya more to main sukan. So bila result saya keluar biasa-biasa saja. Jadi saya tahu yang saya tak boleh apply untuk benda yang tinggi, maksudnya yang lebih bagus kan. So saya terduduk, okay sekarang ni nak ke mana ni. So time tu lah orang kata orang kan biasa sebelum SPM dah plan kan nak sambung diploma apa. Saya dah keluar result, saya tak ada lagi plan apa saya nak buat. So saya fikir, okay, apa sebenarnya yang aku minat ni? Apa yang aku suka buat? So kebetulan saya terjumpa Fakulti Filem Teater Animasi.
oh aku suka buat video, benda ni adalah jiwa aku. So saya kejar apa yang saya minat, dan alhamdulillah pun maksudnya daripada parents sendiri pun, family pun memang support. So saya go for benda yang saya minat. Jadi begitu juga bila saya dah habis degree ni, actually saya tak adalah plan yang terlalu rapi, tapi saya tahu yang saya kena kejar apa yang saya minat untuk saya keep on seronok buat apa yang saya buat dalam hidup saya. So basically kalau saya sekarang ni dalam broadcasting, and saya sebenarnya memang seronok lah, memang I enjoy UiTM Rembau very much sepanjang tempoh hampir 3 tahun ini. Oh, saya memang seronok sangat kat UiTM Rembau, macam-macam saya dah lalui. Jadi saya akan proceed dalam pekerjaan dalam bidang broadcasting juga. Kalau tidak pun maksudnya memang dia tak lari lah maksudnya dalam kotak broadcasting tu. Cuma secara spesifik tu saya tak ada plan lagi lah begitu. Okay, faham. Memang Angah punya mindset like saya suka sebab Angah memang fikir untuk buat apa yang Angah suka, apa yang Angah enjoy. Sebab kita Betul. cuma we only live once, betul tak? Betul. So kita kena buat apa yang kita suka. Betul. Kita tak hidup sekali je. Salah ayat tu sebenarnya. Maafkan saya. Kita hidup hari-hari. Kita hanya mati sekali. Jadi sementara kita hidup ini, kita hidup sehidup-hidupnya. Begitu. Okay, Angah, bila saya tengok Instagram Angah kan, okay, antara pertandingan yang Angah join yang Pak Gembos, ayam geprek Pak Gembos, betul tak? Ayam gepuk Pak Gembos, betul. Ayam gepuk Pak Gembos. Okay, boleh tak Angah ceritakan, seperti yang Angah sebut tadi, Angah dah banyak join pertandingan tahun ni. So, banyak-banyak pertandingan yang Angah join, pengalaman mana yang paling bermakna? Pengalaman mana yang bermakna Actually banyak yang saya menang, tapi antara yang bermakna, ayam gepuk ni sebenarnya salah satu yang bermakna tau. Sebab of course lah maksudnya nak disentuh dari segi nilai hadiah tu. Tapi ada satu pertandingan tu bagi saya sangat bermakna sebab dia bukan apa tau. Saya boleh saya kongsikan tak? Saya nak cerita sikit. Boleh. So masa ni awal-awal lagi, saya rasa baru tahun kedua saya aktif masuk pertandingan. Masa tu saya still diploma, and saya rasa time tu saya kat Johor lah. Saya ada masuk satu pertandingan under saya tak boleh sebut. So saya menang, saya tak tahu lagi saya dapat kedudukan keberapa, tapi saya di shortlistedkan maksudnya ke top 3. So waktu tu saya di Johor, saya perlu ke Tangkak. Johor ke Tangkak tu perjalanan dia hampir 2 jam lebih. Jadi saya minta mak saya teman lah, mak saya yang drive bawa saya pergi sana. Dalam poster dia tulis hadiah top 3 ni akan, dia tulis lah RM bla 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 lah macam tu. Dia tulis bernilai bla bla bla. Sampai sana saya ada banyak penyampaian hadiah, saya diumumkan saya dapat nombor 2. So bila naik atas tu, selalunya kalau hadiah yang melibatkan wang tunai, dia takkan bagi cash lah, dia akan bagi mock check ke kan, dan dia akan bagi check ke sebagainya. Tapi masa saya naik tu, dia hanya bagi saya macam satu apa nama dia tu, bukan voucher, apa tu nama dia tu, apa nama dia tu, dia bagi saya dalam bentuk hadiah saja. Dalam tu ada banyak macam-macam benda. Hamper. Ya Allah, hamper. Dia bagi saya dapat hamper je. Lepas tu saya senyum je lah. Dalam hati saya, hamper je ke? Betul saya turun kan. Betul saya check lah, kukut lah hamper tu ada envelope ke yang ada tulis, yang ada kata sila claim hadiah anda di mana-mana. Jadi bila saya pelik, kata ada hadiah wang tunai. Waktu tu saya betul-betul baru saja masuk pertandingan. Lepas tu bila saya pergi tanya pihak pengurusan, actually sebenarnya encik, pertandingan ini hadiahnya hanya dapat hamper saja. Betul, tapi saya kata poster ni ada tulis hadiah bernilai bla bla bla. Hari itulah saya sedar kalau dapat poster pertandingan, kita kena check betul-betul dulu. Hadiah itu adakah hadiah wang tunai yang bernilai ataupun hadiah yang bernilai. Dia dua benda yang berbeza. Jadi poster tu adalah hadiah yang bernilai RM500. Maksudnya memang tak ada wang tunai. Jadi dalam hamper tu lah dia ada bagi saya set badminton Yonex dan sebagainya. Itulah dia 500 kat sana. Jadi saya datang daripada Johor bawa mak saya. Oh mak, mak bawa Angah, nanti balik Angah belanja mak makan, Angah bayar tol, Angah bayar minyak. Sampai sana apa pun tak ada, dapat badminton. Nak je mak, kita main badminton kat sini je lah mak. Nak, orang kata nak hilangkan sedih ni mak. So sejak hari tu saya rasa benda tu bermakna lah. Sebab benda tu yang mengajar saya untuk lebih matang bila orang kata jangan terlalu excited sampai kita terburu-buru masuk pertandingan, last mengharapkan duit hadiah, dapat badminton je. Sudah Yonex kat situ dengan mak sendiri. Jadi after sejak hari tu saya memang akan baca betul-betul term. Saya tak pernah lah nak baca term and condition tu dalam pertandingan. Sejak hari tu saya baca. Kalau bahasa English saya tak faham, saya Google. Saya tanya kawan saya sampai saya faham.
sejak hari itulah saya lebih alert lah berkaitan pertandingan. Itu yang paling bermakna bagi saya sebab saya bagi harapan kat mak saya. Saya fake hope mak saya. Tak pernah lah saya nak bagi fake hope kat mak saya. Siapa Itulah dia. yang suruh fake hope, betul tak? Betul. So, tapi memang bermakna lah sebab niat nak belanja mak, end up kita main badminton dengan mak. Last time balik tu mak saya belanja saya pula. Malu. Okay. So dalam journey Angah juga, dari journey Angah masuk pertandingan. Yang ayam kat belakang tu macam familiar ke? Macam saya kenal je ayam dekat belakang ke? Ayam ni sengaja saya letak sini lah sebab dia orang kata the latest moment. Maksudnya saya masuk pertandingan, ini adalah benda yang paling maksudnya the latest win adalah inilah topping ayam gepuk Pak Gembus ni. So itulah dia. Sebab tu saya letak sini lah. Ayam yang sangat bermakna ya. Ayam yang sangat bermakna. Selalu ayam saya dapat saya telan je. Inilah satu-satu ayam yang saya jaga. Saya simpan. Okay, Saifullah dia minta pelik ni. Suruh Angah pakai. Itu Saifullah suruh lah. Tapi kalau orang kata, sebab saya sedang live dengan Nadra, kalau Nadra yang cakap, saya okey je. Tak apalah, kita ignore je Saifullah dulu. Tapi nasib yang baik penting, Allah. pesanan Saifullah yang paling penting, kita tak boleh lupa follow Instagram NS Digital. Yes, betul. Itu pesanan Saifullah paling yang kita tak boleh lupa lah. Betul. Okay. Macam Angah cakap lah, macam-macam journey yang Angah sepanjang Angah join pertandingan, betul tak? Okay. Betul. Dari kita mengharapkan duit, dapat badminton tu sudah. Dengan yang ayam dekat belakang tu pun sudah. Boleh tak Angah kongsikan, ceritakan sikit, when was your lowest low? Sebab kita tahu dalam hidup ni ada ups and down. Ada masa kita dekat atas, ada masa kita dekat bawah. So pernah tak Angah macam at this one point where Angah rasa macam aku dah tak boleh lah, aku give up lah nak buat apa yang aku suka? Pernah tak? And macam mana Angah overcome rasa? Okay, macam ni. Waktu saya di diploma Fakulti Filem Teater Animasi, masa saya sekolah mendengar kan, bila saya macam aktif buat video, saya enjoy buat itu. Saya rasa dalam sekeliling saya tu, maksudnya saya dah rasa macam yang saya ni a step ahead tau. Sebab tak ramai yang buat video juga and boleh editing juga. Bila waktu sekolah mendengar, tak ramai lagi yang explore benda tu kan. Tapi bila saya sampai ke diploma, saya belajar bersama kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya di Fakulti Filem Teater Animasi ni, saya khususkanlah kawan-kawan saya di kos filem. Kebanyakannya mereka ni datang daripada orang kata memang background yang hebat-hebat. Ada yang memang datang tu memang dah pernah bekerja bersama industri. Ada yang memang merupakan anak kepada director. Dia punya background tu memang orang hebat. Jadi masa saya baru sampai tu, saya boleh kata awal-awal saya masuk diploma tu, di pertengahan diploma saya rasa itu merupakan salah satu my lowest, apa tu nama dia kata, satu fasa di mana saya rasa down bila saya rasa saya ketinggalan daripada orang lain. Sebab saya mungkin boleh buat konten, tapi dari segi skill saya ketika di Fita dari segi skill tu saya jauh ketinggalan daripada kawan-kawan saya yang lain macam tu. Jadi time tu saya down lah. Saya rasa macam aku susah nak pergi lebih jauh dalam bidang ini sebab aku tak akan mampu nak catch up dorang tu. Sebab waktu tu saya cuba nak menjadi mereka. Maksudnya aku nak jadi hebat. Kita inspired, betul. Kita inspired by someone. Aku nak jadi hebat macam orang tu. Tapi when I get older, bila saya fikir balik situasi tu, I realize something. Untuk kita menjadi seseorang yang hebat ataupun seseorang yang bagus, kita bukan kena menjadi bagus seperti orang lain, but you need to be the best version of yourself. Maksudnya kau kena kenal diri kau. You need to be relevant lah. Maksudnya kita ni ada benda kelebihan kita, ada benda yang kita memang kelemahan dan susah untuk kita capai. Jadi kita kena kenal diri kita. Jadi after bila kita kenal diri kita tu, baru kita tahu apakah yang perlu kita asah untuk jadikan kekuatan kita dan apa yang perlu kita improve. Kelemahan kita tu kita kena improve. So that benda tu imbang. Jadi bila saya dah masuk di degree saya lebih banyak mengambil peluang dan tak dapatkan peluang, saya gunakan peluang untuk lebih menjadi the better version of myself, menjadi diri sendiri. Jadi bila kita menjadi diri sendiri and benda tu kita tak pressure. Macam saya kata tadi lah, bila kita nak mengejar sesuatu, kita nak sangat benda tu, kita kejar, we work too hard sampai kita tak seronok. So kalau kita nak menjadi diri sendiri, you just enjoy, you do what you love, and segala benda yang sebaliknya tu akan datang kemudian. Macam tu lah.
So itulah waktu saya rasa down sebab saya rasa saya ketinggalan, tapi saya berjaya untuk overcome the problem and saya seronok lah dengan diri saya sekarang. Tapi way to go. So lagi nak pergi. Kalau kita macam nak overcome a fear, we need to know ourselves first. Kita kena kenal diri kita sendiri dulu. Betul. Bina keyakinan lah maksudnya. Faham. Okay, Angah, kalau latih nightlife minggu lepas, Ila ada sebut yang setiap orang ni memang ada idola. Kalau Angah pula, siapa idola Angah? Dan kenapa? Okay, saya pernah mendapat soalan ni dalam hidup saya. Saya rasa tak lebih 10 kali. Dan tak lebih 5 kali pun saya boleh kira. Ini adalah kali pertama, kali keempat saya dapat soalan ni. Ini adalah satu soalan yang sebenarnya saya susah nak jawab. Dan jawapan saya pun mungkin susah nak diterima orang lain. Basically dalam hidup saya, saya tak ada macam terlalu mengidolakan. Saya tak ada idola lah sebenarnya. Saya tak ada satu specific person yang saya idolakan, saya nak jadi macam dia. Sebab saya contohnya, selalunya kita idolakan seseorang yang betul-betul tinggi dan hebat. And macam saya kata, saya tanam dalam diri saya, I need to be relevant. Kalau saya idolakan, contohnya saya idolakan satu director hebat, dan director hebat itu bapanya pula memang datang daripada orang industri, maksudnya memang mempunyai kemampuan dan sebagainya. Kalau saya idola ingin menjadi macam dia, saya kena sedar bahawa I need to be relevant. Saya tahu keluarga saya mungkin bukan daripada keluarga yang senang, macam mana director tu datang daripada keluarga yang senang. Jadi sebab itu yang membuatkan saya tak idolakan siapa-siapa. Sebab saya takut kalau saya tak dapat menjadi seperti dia, saya akan down lagi. Sebab tu saya kata tadi tu. Tapi bukanlah saya kata saya tak ada idola. Saya tak ada specific person. Tapi saya lebih kepada pandang orang tu, individu itu punya kerja. Dan maksudnya dia punya karya-karya dia. Dan saya belajar macam mana saya boleh buat karya macam dia, macam tu. Bukan menjadi individu, tapi mendapat kualiti yang dia mampu hasilkan. Sebab untuk menjadi diri dia tu, saya takkan mampu jadilah. Sebab Angah Bahrin takkan jadi Angah Yusof. Betul. Macam tu lah. Itulah. Macam tu lah. Okay, betul jugalah. I understand your point. Macam kalau kita tak dapat apa yang kita dapat, kita akan rasa down. Because kita work hard for it. Betul tak? Betul. So Angah, dalam UiTM Rembau ni kan, actually ramai tau yang talented. Ramai yang pandai menyanyi, pandai berlakon, pandai buat macam-macam lah, yang ada bakat dan potensi. Tapi ramai juga yang malu dan takut untuk tunjukkan diri. Contoh macam ada pertandingan, ada audition, diorang malu untuk tunjukkan diri diorang sebab diorang takut apa orang akan cakap, like people punya perspektif terhadap diorang. Apa pesanan Angah untuk mereka ni, golongan-golongan yang macam ada potential ni tapi sangat malu ni, supaya macam apa pesanan Angah untuk diorang? Sebab diorang nak buat apa yang diorang suka tapi diorang takut. Okay, so faham. What can you tell them? Okay. Kepada 37 mata yang sedang menonton, termasuk Nadra lah, ataupun siapa-siapa yang sedang menonton, menompang handphone kawan sekali ke, yang sedang mendengar apa yang saya bercakap ini, anda semua ada bakat masing-masing, okay? Dan kita semua ada rezeki masing-masing. Cuma timing dan rezeki tu, bila datang masanya, akan datanglah rezeki anda. Tapi jikalau anda minat sesuatu, you need to go for it. Okay, kalau anda risau apa yang orang akan cakap, you kena ingat, manusia akan sentiasa bercakap sampailah dia akan berhenti bila dia dah masuk kubur. People will always talk. Orang akan sentiasa bercakap sebab sama ada dia akan cakap pasal kebaikan ataupun akan cakap pasal keburukan. Jadi maksudnya manusia ni memang tak akan berhenti bercakap. Jadi you kena buang benda tu, you ambil, you buang jauh-jauh. Nanti orang cakap apa, you buang. Sekarang ni you tutup, you ambil satu kotak, you tutup diri you, pum. Hanya diri you, hanya ruang untuk diri you sendiri. You cakap dengan diri you sendiri, aku nak berjaya ke tak? Aku betul-betul minat ke apa yang aku buat ni? Jadi kita pandang pada diri kita sendiri. Kalau aku ada satu keyakinan yang cukup untuk aku nak go forward, kita gerak sahaja. Tak perlu nak orang sekeliling ni yang bercakap pasal kita risaukan. Sebab mereka pun risau kita cakap pasal mereka. Diorang pun ada benda yang sama. Jadi kalau betul, you kena betul-betul kejar apa yang you buat, abaikan apa yang orang kata. Sebab orang akan sentiasa bercakap. So maksudnya you kena kejar apa yang you minat, dan you kena yakin dengan apa yang you buat. You kena lebih kepada duduk dengan diri sendiri, cakap dengan diri sendiri. Ayat klise lah, self love. Sayangi diri anda sendiri. So bila you sayang diri sendiri, you kenal diri sendiri, dari situlah you boleh build you punya
keyakinan diri. So bila you yakin, you berani untuk berjalan, you berani untuk dongakkan kepala you berani untuk bercakap dengan orang. So daripada keyakinan yang you berani tu dan you bina tu, dari situlah akan menggerakkan semua benda yang you minat. So kalau dalam diri you ada satu keyakinan, jangan bagi benda lain untuk halang you untuk bergerak. Keep moving. Itulah. That's a very very wise word. Ni ada orang tanya ni, soalan saya kepada Angah. Jika berpeluang buat talk show di TV, siapa guest artist yang Angah akan jemput? Siapa Angah? Cuba kongsi sikit. Guest artist ni maksudnya apa ni? Tak kisah siapa-siapa lah I think boleh anyone je. Siapa Angah? Actually soalan tu sebenarnya dia ada double meaning. Sebab actually untuk saya punya final year project, saya akan ada buat satu projek which is kami akan buat rancangan TV, ala-ala rancangan TV, dan yang sedang komen itu dia merupakan guest kepada saya. So soalan tu hanyalah hanyalah semata-mata gangguan nak bagi saya terjejas di sini. Tapi tak apa, saya dah jawab lah. So dia nak saya sebut nama dia, sebenarnya saya akan jemput ni lah, Coach Wong. Coach Wong, okay. Ya, betul. Okay, so ni memang semester terakhir Angah. Seperti kita cakap tadi, semester terakhir Angah sebelum Angah intern. So apa biggest goal dalam life Angah? Your biggest goal? Benda yang saya capai ke atau benda yang saya nak kejar? Benda yang Angah rasa macam Angah belum capai lagi. Like itulah goal life Angah. Okay, kali ni saya akan bagi jawapan yang klise lah. Of course, we be direct. Okay, saya nak berjaya. Saya nak jadi cukup imbang dari segi financial untuk saya dapat dapat menjaga kedua ibu bapa saya. Yang sebab sepanjang saya daripada, tak payah sebut 2015 lah, saya sebut daripada 1997 saya lahir sampailah hari ni, saya tak pernah putus daripada mendapat sokongan yang cukup, maksudnya cukup menggalakkan lah daripada kedua ibu bapa saya. Jadi so this is my cliche answer, which is saya nak jadi cukup berjaya untuk saya boleh senangkan kedua ibu bapa saya. Itu saja. Tak lebih, sebab mungkinlah orang lain boleh sebut saya nak menjadi seorang yang famous, saya nak berjaya, tapi at the end of the day, semua orang nak jaga parents, semua orang nak banggakan kedua ibu bapa. So that is my answer lah. So that is a very very good answer. Sebab kalau parents kita tak ada, like we won't be anywhere from where we are right now. Betul tak? Betul. Okay, so nak tanyalah sedikit. Okay, Angah, apa tu? Dalam kejap. Okay, tadi Angah dah cerita dah Angah punya biggest goal in life kan. Angah dah cerita dah, banyak benda dah yang Angah cerita. Okay, boleh tak Angah kongsikan favourite quote Angah? Favourite quote yang Angah macam betul-betul berpegang dengan quote. Saya satu benda yang saya actually bukan tak berapa nak quote lah. Cumanya saya pegang yang tadi saya ada kata, apa ni? Kita hidup hari-hari, kita mati hanya sekali. Jadi sementara kita hiduplah sehidup-hidupnya. Macam tu. Dan itu favourite lah. Nombor dua yang membuatkan saya keep moving, tapi dalam bahasa BI tau. Kalau saya salah cakap ni, confirm kena bahan dengan semua kawan-kawan yang kenal saya ni. Sebab BI saya selalu tersasul. Ayat tu lebih kurang macam ni lah. One day or day one. Maksudnya kalau you nak buat, one day or day one. Maksudnya kalau you nak buat something, kita selalu kata nantilah satu hari nanti aku buat, nantilah esok. So instead of you kata one day, better you kata day one. Maksudnya di mana hari you dapat terdetik sesuatu you nak buat tu, you terus buat terus. Jangan tangguh. Okay? Kerana kalau bukan hari ini, bila lagi? Itulah. Kalau you nak buat something, you ada minat something, you jangan tunggu waktu yang tepat untuk you bermula. You jangan tunggu waktu yang sesuai untuk you bermula. You start je dulu. Because we never know bila sebenarnya waktu yang tepat, bila sebenarnya waktu yang betul. So you kena gerak dulu baru you tahu waktu tu betul ke tak. Kalau you waktu tu salah, you akan terjatuh. Tapi make sure kalau you nak jatuh, you jatuh ke depan. Kalau you jatuh, nak make sure you jatuh ke depan, so that you boleh bangun, you boleh terus berjalan. Jangan jatuh ke belakang. So bila you bangun, you
You jatuh ke depan, you boleh jalan lagi. So masa tu baru you tahu bila sepatutnya waktu yang betul, bila sepatutnya waktu yang salah. Kalau you tunggu hari yang betul, benda tu takkan tiba. Sebab benda tu daripada you sendiri. You yang kena bergerak. Sepanjang benda yang kita buat ni mesti akan ada gagal. Tiada orang yang berjaya tanpa gagal. Macam itulah, itu pun betul juga tu. Sebab kecuali dia memang gifted dan memang rezeki daripada Allah SWT lah. Dia baru nak buat hari pertama start terus dapat menang terus. Tak. Macam tu. Mungkin saya boleh share sikit kan. Orang mungkin boleh nampak saya pernah menang. Contohnya tahun ni saya menang 7 kali. Wih ngah, gompak lah kau menang 7 kali. Tapi orang mungkin tak nampak yang saya kalah 17 kali. Sebab saya tak cerita, aku kalah tu. Apa gempak babe. Aku kalah babe 17 kali. Kita tak cerita kita kalah, betul. Dan orang akan hanya nampak waktu kita menang. Gempak lah ngah, 7 kali kau menang. Best untung sangat kau ni. Memang gifted. Kalau saya kalah 17 kali pun saya tak cerita. Seorang lain tak tahu. So itulah benda yang saya simpan untuk diri sendiri. Maksudnya kalau saya jatuh ke depan. Jadi saya boleh bangun dan saya teruskan berjalan. Macam itulah. Itu dia. Betul. Orang akan nampak bila kita berjaya. That's why we just need to go forward. Betul. Kena cubalah. Kalau kita tak cuba, we never know benda tu kita boleh buat ke tak. Macam tu. Tadi Angah ada cakap kan. Angah ada cakap kalau kita nak buat sesuatu tu, kita kena buat sekarang. Betul. Dan tiba-tiba saya terfikir, apa yang buat, Angah dah cakap, Angah memang suka buat video. Angah memang enjoy dari sekolah menengah lagi. Tapi apa yang buat Angah terdetik macam aku akan buat video, I'm going to post it on the internet. Aku akan tunjuk dekat orang that I have the potential. Bila Angah rasa macam that's the point, Angah rasa macam I want to go far with this. Faham. Kalau saya sentuh dari segi video, jadi saya sentuh. Saya cakap dari segi bercakap dulu. Saya memang tahu yang saya suka bercakap daripada sekolah rendah lagi. Memang orang kata, kau ni makcik-makcik, kau ni banyak makan bontot ayam lah. Macam tu lah makcik-makcik cakap kan. Banyak bercakap lah. Saya tahu yang saya suka bercakap dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, saya tahu saya suka bercakap. Sampailah saya masuk universiti diploma, I have one turning point di mana saya saya join jadi facilitator dalam salah satu consultant. So sebenarnya saya berpengalaman sebagai facilitator lah. Sebab tu saya okey untuk bercakap di depan ramai orang. Maksudnya daripada saya masuk facilitator tu lah saya dapat keyakinan untuk bercakap depan ramai orang. Jadi it's the same thing macam mana saya tak takut untuk letak video saya di Instagram. It's the same thing, cuma different platform dan different medium. So bila saya masuk consultant, saya dah sedar bahawa bagaimana saya perlu gunakan cakap saya ini ke arah kebaikan dan ke arah yang lebih, orang kata, ke arah yang betul. Saya tahu bagaimana nak gunakan cakap saya ni untuk ke arah yang betul, gunakan ke arah yang betul. Macam tu. So daripada saya join consultant, saya berani cakap depan ramai orang. Dari situ saya build confidence. Itulah sebenarnya turning point, saya dah mula berani. Saya dah lebih basically dia lebih kenal diri sendiri lah. Bila saya masuk consultant, saya banyak diajar untuk kenal diri sendiri. So bila saya kenal diri sendiri, keyakinan tu datang dan dia gerak seiring lah dengan saya punya minat, which is buat video ni. Macam tu. Dan untuk buat video ni, salah satu benda yang membuatkan saya keep on moving, untuk buatkan saya sentiasa tak nak berhenti untuk buat, sebab saya jadikan pertandingan video ni adalah satu motivation untuk saya nak bangun setiap hari, nak bangun setiap pagi. Untuk nak bangun. Contohnya saya masuk pertandingan kan, pertandingan tu ada deadline betul untuk result. Jadi saya akan excited nak bangun setiap pagi, nak mengejar tadi result tu. Saya rasa saya tak tentram kalau saya tak masuk pertandingan. Sebab buat apa aku nak bangun pagi lah, tak ada apa-apa yang aku nak buat. Kalau saya ada plan, saya nak masuk pertandingan, saya tahu saya kena bangun pagi. Sebab masa tu saya nak plan, saya nak shooting. Jadi saya memang, bila saya dah susun, tahun ni aku nak masuk pertandingan ni. Jadi sepanjang tahun saya tu ada sebab ataupun motivasi untuk saya bangun, untuk saya nak kejar apa yang saya nak. Macam tu. Benda tu maksudnya saya gunakan benda tu untuk menyusun jadual kehidupan saya untuk sentiasa bermotivasi. Gitu. So basically Angah plan untuk join pertandingan. Another thing is it keeps you like moving forward. Ya betul, dia buatkan saya sentiasa nak rasa saya ni hidup sepatutnya. Hiduplah sehidup-hidupnya. Kalau saya tak ada pertandingan, saya rasa macam saya tak ada benda yang saya nak kejar, tak ada tujuan. Saya hidup sekadar hidup lah. Macam tu. So macam tak ada meaning lah. Kira macam betul tak ada meaning lah. Yelah, macam tak ada benda yang kita nak kejar. Jadi sebab saya tak boleh duduk diam. Lain orang lain kan. Kalau saya kena saya tak boleh duduk diam. Saya nak buat something. Kena buat something. Sebab jarang tak buat buat something. Jarang tak buat. Itulah tu. Jarang tak buat. Betul. Bila saya tengok Instagram Angah kan, video yang Angah buat, dia punya content sangat menarik. And all dia macam positif lah. Saya dapat macam positive energy dari video Angah. Kelakar, lepas memang fun, very interesting. So apa
yang buat Angah rasa macam apa yang boleh buatkan Angah untuk kekal bersemangat, kekalkan good vibe yang Angah ada sekarang? How do you maintain it? Faham? Seseorang individu adalah cerminan kepada kedua ibu bapanya. Saya percaya benda tu. Jadi saya membesar dengan melihat kedua ibu bapa saya melakukan kebaikan dengan orang lain. Jadi mungkin benda tu, yelah kita kadang kita buat benda tu sebab kita niat kita ni just nak ikut mak bapak kita, betul. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita menjadi seumpama mereka. Something like that. Jadi mak saya pun mak saya tak cakap lah, tapi daripada perbuatan mak saya tahu yang mak saya nak saya sentiasa jadi seorang yang positif. Tapi mak saya kata kena logik sikit lah, sebab waktu COVID ni mak saya kalau boleh tak nak saya positif COVID. So dia kata waktu COVID-19 ni you kena negatif sikit lah. Jangan terlalu positif, bahaya. Taklah yang itu gurau je. So maksudnya saya dapat from my parents lah maksudnya. Jadi saya membesar dalam keadaan yang positif dan saya dikelilingi, yang sedang melihat ni, saya dikelilingi oleh orang yang positif juga. Macam tu. Alhamdulillah lah sebenarnya. Itu yang membuatkan saya sentiasa nak buat kebaikan dan positif macam tu. Oh, betul. Sebab being positif. Lepas tu satu lagi yang saya suka yang Angah cakap tadi, ada benda macam bila Angah join pertandingan kan, Angah ada goal tau dalam otak. Macam kita bangun tidur, kita tahu apa yang kita nak buat. Bukan kita bangun tidur sekadar bangun tidur. Betul. And I think that's very meaningful. Okay, ni sedihnya saya tak nak end sebenarnya ni. Tapi satu orang dah remind dah ni semua moderator. Okay, sebelum kita labuhkan tirai, boleh tak bagi sedikit kata-kata terakhir kepada yang menonton live kita sekarang? A piece of advice ke? The piece of advice adalah untuk menjadi seorang yang hebat, pertama sekali you kena belajar erti syukur dan you kena belajar erti keyakinan. So erti keyakinan ni luas. First sekali you kena yakin dengan diri sendiri. Bila you kenal diri you tahu apa yang you lemah, apa yang you kuat, dan you kena fahamkan betul-betul erti yakin. Dalam hidup kita ini jangan sekadar yakin dengan diri sendiri sebab takut jadi syok sendiri. Jadi kita kena yakin dengan semua benda yang ada. Maksudnya dengan contohnya yang beragama Islam yang sedang menonton, kita kena yakin bahawa siapa yang memberi kita rezeki. Jadi kita kena menjaga. Kita kena menjaga siapa yang memberi kita rezeki. Dan kita kena yakin bahawa rezeki itu datang tak lain tak bukan daripada orang yang mencipta kita ini. Jadi kepada yang non-Muslim, you guys boleh maksudnya yakin kepada you guys punya kepercayaan lah macam tu. So you kena yakin dengan diri sendiri you dulu. So you can be a better version of yourself. Dari bila you jadi seorang yang bagus, you boleh yakin dengan orang lain, you kena yakin dengan rezeki, you kena yakin dengan rezeki orang sekeliling macam itulah. You kena yakin. Jadi misalkan satu nanti kalau you yakin dengan apa yang you nak buat tapi you tak dapat, biar jatuh tak apa, jatuh ke depan. Kita boleh bangun dan terus berjaya. Itu saja saya rasa macam tu. Keep moving lah, jangan berhenti. Okay, thank you Angah. Apa yang Angah cakap hari ni, saya record tau live ni. Memang saya tengok. Saya nak buat nota. Saya nak tambah last sekali boleh? Boleh. So at the end of the day, kita sebenarnya jadi manusia ni, kita tak mengejar nak menjadi kaya, kita tak mengejar nak jadi jutawan, kita tak kejar nak jadi famous. Itu adalah bonus. Yang paling penting kita mengejar untuk menjadi seorang yang baik. Bila kita menjadi seorang yang baik, kita baik dengan orang sekeliling kita. Kita tak tahu orang sekeliling kita ni mendoakan untuk kejayaan kita. So kalau pening untuk macam mana nak jadi kaya, jangan risau. You kejar untuk menjadi seorang yang baik. Bila you jadi seorang yang baik, you baik dengan orang sekeliling yakin dengan you, yang selebihnya tu akan datang sendiri. You kena percaya benda tu. Macam itulah. Okay, thank you. Thank you Angah. Thank you sangat-sangat. Okay, sebelum kita end live ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada Angah sebab sudi makan masa bersama NSG Turn. Lepas tu saya nak minta maaf lagi sekali sebab ada masalah teknikal awal-awal tadi. Tiba-tiba internet ni tak dapat pula. Internet ni pun jarang tak buat hal juga. Jarang tak buat hal. Aduh, biasalah tu. Lagi saya nak beritahu. Okay, terima kasih. Selamat maju jaya kepada Angah. Lepas tu satu lagi, make sure follow Instagram NSG Turn. Dan korang ingat dalam masa terdekat ni NSG Turn akan buka recruitment untuk ahli baharu. Okay, itu sahaja. Thank you Angah. Alright, terima kasih Nada dan thank you kepada NS Digital kerana bagi peluang ini. InsyaAllah semoga yang kebaikan boleh kita manfaatkan dan segala keburukan semuanya salah daripada saya lah, kerana yang salah semua daripada saya. Thank you. Okay, thank you Angah.